Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Dengar tak suara Maklimah? Dengar. Jelas ke kurang? Jelas. Jelas sikit. Tak dengar? Tak dengar ke? Saya jelas sikit. Jelas sikit? Tak kuat Tak kuat. Ustazah. Buat jelas. Ya. Jelas. Saya dengar jelas. Saya dengar jelas. Saya dengar jelas. Sorry sebab Maklimah punya line dia tak berapa nak kuat. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan. Boleh buka buku teks. Okay. Boleh baca doa sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wansur alaina min Amin ya rabbal alamin. Oh dia Zuhair. Nak pergi mana tu Zuhair? Orang Tamil tu. Yang siapa cakap tu? Okey. Jadi buka buku teks. Nampak Anas je yang dah sedia dengan Fadlan. Yang lain macam nak main-main je. Okey, apa syarat kelas Maklimah? Tolong buka kamera. Okey, semua lelaki. Semua banin ya malam ni ya. Banat tak ada ya. Okey. Okey tak apa. Dah sedia ke? Maklimah banyak. Ha? Maklimah banyak. Yelah. Masa Maklimah tak ada yang banat ke student. Okey Izzah. Okey, boleh Maklimah teruskan. Bukan tadi ada suara Aisyah dengan Saudah ke? Aisyah? Mana Saya dia? dengar tadi. Ya ke? Tak tahulah. Dah lari pada sekolah. Okey. Tadi lepas Lawak ya. Okey, dah. Jangan bercakap. Baru Maklimah nampak Abdul Aziz. Abdul Aziz okey? Tak okey. Okey dah, tutup mic, buka kamera. Okey, jadi kita akan ulang kaji malam ni. Tajuk apa? Tajuk awal. Sebelum tu ada soalan tak nak tanya kat Maklimah? ada. Cepat. Nak tanya tak? Ada. Ya ke? Yakin? Kamu yakin ke? Dah boleh dapat A ke ni? Good. Boleh dapat A ke? Good. InsyaAllah. Ni Adam siapa? Adam Fikri yang tak ada gambar ni. Okey, tak apa. Okey, dah buka buku semua? Dah. Surat berapa? Buka muka surat 1. Dah. Okey. Nampak tak Maklimah punya ni? Buku teks. Tak ada Tak.
Sekejap Lain maklimah Mana slow. buku teks? Sekejap. DHI. Hai. Nampak tak? Nampak. Ha? Tak nampak juga? Okay dah, nampak. Nampak. Okey, sekejap. Lain maklimah slow sikit lah. Raja. Awak. Okey dah, Izzat. Okey. Baru nampak. Sebelum maklimah teruskan, maklimah nak bagi tahu kita dah belajar sampai tajuk Isra' Mi'raj, kan? Betul tak? Sampai Isra' Mi'raj kan? Kita sampai Yasrib kan? Peristiwa Yasrib. Okey, jadi kita akan ulang. Janganlah conteng Zuhan. Okey, ni adalah tajuk-tajuk kamu. Okey, tajuk-tajuk yang kamu dah belajar dengan Mu'allimah selama berapa bulan ni? 6 bulan kan? Dan nak exam dah minggu depan kan? Okey, jadi tajuk yang pertama adalah untuk pelajaran yang pertama ni, tajuk besar dia ataupun apa orang panggil? Ketua lah. Okey, iaitu pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Semasa pelantikan ni macam-macam benda berlaku lah. Okey, dia pecahkan yang pertama peristiwa penurunan wahyu, dakwah secara rahsia, orang yang mula-mula beriman, dakwah secara terbuka, tentangan orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah iktibar perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk pelajaran yang pertama. Okey semua? Jelas? Jelas. Okey. Untuk kita surat berapa? Kita baru dekat isi kandungan. Okey, kamu boleh tengok isi kandungan. Adam Darwish, buka isi kandungan. Okey. Seterusnya. Semasa hijrah ke Habsyah dan Taif ni, kita ada dua peristiwa. Yang mana yang pertama adalah peristiwa hijrah ke Habsyah dan Taif dan juga layanan Raja An-Najasyi. Okey, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa hijrah ke Taif dan layanan penduduk Taif. Jadi nanti kamu kena ingat apakah yang berlaku semasa hijrah ke Habsyah dan Taif ni. Dia ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama tu ke Habsyah dan peristiwa yang kedua tu adalah ke mana? Ke Taif. Okey, jangan conteng Mu'allimah punya ni screen. Pelajaran yang ketiga pula, kita dah belajar apakah dia Isra' dan Mi'raj dan apa sebab berlakunya Isra' dan Mi'raj dan peristiwa yang berlaku semasa Isra' Mi'raj, dan yang terakhir adalah Nabi ni di-Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Itu untuk pelajaran yang ketiga. Okey, dan pelajaran yang keempat, peristiwa hijrah ke Yasrib. Ni pun kita dah belajar. Okey, apa yang berlaku semasa hijrah ke Yasrib ni. Yang pertama, pengislaman orang-orang Yasrib, hijrah Rasulullah ke Yasrib, layanan penduduk Yasrib dan juga pembentukan negara Islam di Madinah. Ini baru isi kandungan. Okey semua. Sekarang kita masuk untuk ulang kaji pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ni kita dah belajar apa yang berlaku semasa pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maklimah minta, Maklimah tak nak minta banyak, Maklimah nak minta kamu fokus. Dan kalau ada soalan boleh ajukan kepada Maklimah. Boleh? Ilyas? Adam Darwish, boleh? Okey, jadi apa yang berlaku semasa peristiwa penurunan wahyu ni? Apa yang berlaku?
Apa yang berlaku? Oi. Ya Banin. Apa yang berlaku? Apa dia yang cakap? Tak ada Banin ke dalam ni? Aiman nak minum air. Okey. Semua banat ni dalam ni. Kamu Alimah nak sebut nama seorang-seorang? Anas, apa yang berlaku semasa peristiwa penurunan wahyu ni? Ya. Baginda telah Ilhamkan diilhamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beruzlah Okey, bagus. iaitu Okey, semasa peristiwa penurunan wahyu ni, apa yang terjadi adalah semasa Nabi ataupun baginda umurnya semakin ke ataupun hampir ke 40 tahun. Okey, baginda sudah diilhamkan oleh Allah untuk beruzlah, yang mana uzlah ni adalah mengasingkan diri baginda di Gua Hira. Yang mana Gua Hira ni dia terletak dekat mana? Dekat Jabal apa? Jabal An-Nur, bagi menjauhkan dirinya daripada kesesatan kaum jahiliyah. Bukan kaum lain ya, tapi kaum jahiliyah. Jadi pada malam 17 Ramadan ni, dia kira-kira dalam 13 tahun sebelum hijrah, sama dengan 610 Masihi, Nabi telah didatangi oleh malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Time tu ataupun semasa tu, usia baginda ni dia telah genap berumur 40 tahun. Jadi apa yang berlaku? Malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk membaca. Tapi Nabi menjawab bahawa baginda tidak tahu apa? Membaca. Okey. Okey, kemudian malaikat Jibril memeluk baginda dengan sangat kuat. Maksudnya malaikat Jibril ni dia tak lepaskan Nabi Muhammad sampailah baginda ni rasa macam lemas. Tahu kan rasa lemas tu macam mana kan? Kan kalau orang peluk kita lama-lama tu kita pun rimas kan? Betul tak? Tapi dekat sini malaikat Jibril macam mana nak kata, tak putus asa lah. Okay, kemudian diulang-ulang sehingga tiga kali. Okay, kat sini peristiwa dia. Kemudian lepas peristiwa tu baginda pun balik kat rumah. Okay, balik dekat rumah dengan perasaan apa? Perasaan gembira ke? Perasaan apa? Perasaan yang takut dan gemetar. Okey. Sebab apa? Sebab baginda telah berjumpa dengan malaikat apa? Malaikat Jibril. Kemudian isterinya pun menyelimutkan Nabi Muhammad dan mententeramkan perasaan ketika itu. Lepas dah tenang, okey, Nabi pun bercerita dekat isterinya yang mana apa yang berlaku semasa dekat Gua Hira tu. Jadi isterinya ni, Khadijah ni, okey, Khadijah dia bawa Nabi untuk berjumpa dengan siapa? Jumpa dengan siapa? Dengan Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal, iaitu sepupu Khadijah yang mana dia ni merupakan penganut agama Nasrani. Okay, lepas tu dia dah confirmkan, sepupu Khadijah ni dah confirmkan. Jadi Warakah ni pun dia bagi tahu yang mana Nabi ni dah didatangi oleh malaikat Jibril dan saat itu juga baginda telah dilantik menjadi apa? Menjadi
Rasul. Okey. Kemudian dakwah secara rahsia. Okey, dakwah secara rahsia ni telah turunnya ayat ataupun surah Al-Mudassir. Kemudian Nabi telah memulakan dakwah secara rahsia supaya orang ramai tak terkejut dengan sesuatu yang baru yang mana mereka ni tak pernah dengar dan mereka tak pernah alami sebelum ni. Okey. Dakwah secara rahsia ni macam mana? Terbuka ke tertutup? Tertutup. Tertutup. Okey, kemudian siapakah orang-orang yang mula-mula beriman? Ini adalah orang-orang yang mula beriman yang mana Nabi ni mulakan dakwahnya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat dan dekat serta sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Okey, antara sahabat-sahabat yang mula beriman adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah keluarga lah, isteri baginda. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah sepupu baginda yang masih kanak-kanak. Ummul Aiman. Ummu Aiman ni adalah pengasuh Nabi. Okey, ingat. Lepas tu Zaid bin Harisah adalah hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan anak angkat. Ingat Zaid ni siapa? Lepas tu Abu Bakar bin Abi Quhafah, iaitu teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar ni untuk memeluk Islam ni ada lima orang. Okey, 5 orang ni adalah orang yang diseru dan diajak untuk memeluk Islam. Ingat nama-nama ni tau. Nanti masuk register senang. Tak payah nak fikir apa dia. Ya. Okey. Kemudian berapa lama Nabi berdakwah secara rahsia ni? 3 tahun. 3 tahun. Bagus Fadlan. Lepas tu baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk menjalankan dakwah. Anggaran dia dalam 40 orang lah semasa tu. Okey, ini dakwah secara rahsia. Okey. Zuhair boleh buat apa tu? Okey, kemudian kita tengok unit 4. Ini barulah dakwah secara terbuka. Bila baginda dah dakwah secara tertutup, ataupun rahsia, maka telah untuk yang keempat ni dakwah secara terbuka. Nabi berdakwah dah untuk yang tertutup selama 3 tahun kan. Jadi bila turunnya wahyu yang mana memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang dan terbuka, turunlah surah Al-Hijr. Apa ni? Surah Al-Hijr. Al-Hajar. Al-Hijr. Al-Hajar. Al-Hijr. H-I-J-R. Okey, kemudian telah turun surah ni semasa dakwah secara terbuka. Baginda dah terima wahyu untuk dilakukan kan. Lepas tu apa jadi? Baginda pun naik ke Bukit Safa dan menyeru penduduk dekat Mekah tu untuk yang mana datang beramai-ramai untuk mendengar seruan dakwah siapa ni? Dakwah siapa? Mak ni macam tanya ni. Dakwah siapa? Amani ada tak dalam ni? Kan berubah. Adik nampak. Nabi Muhammad.
dakwah Nabi. Okey. Ini baginda pun menyeru masyarakat Quraisy untuk mentauhidkan Allah dan jangan untuk menyekutukan. Menyekutukan ni apa? Jangan menduakan Allah, macam menyembah berhala, semua tu. Okey, kemudian seruan ditentang oleh siapa? Bapa saudara iaitu Abu Lahab. Okey. Okey. Lagi apa? Tolong ingat ya, ni penting ni nanti kamu punya soalan. Ni sangat panjang. Lepas tu, lepas dakwah secara terbuka, apakah tentangan orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, bila orang Quraisy ni dia dah tengok penganut agama Islam ni makin ramai time tu. So diorang pun mula untuk sakitkan Nabi Muhammad semasa apa? Semasa apa? Semasa bila? Orang Quraisy ni dia menyakiti Nabi Muhammad. Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Ilyas, mana Ilyas? Okey, orang yang paling banyak sakitkan baginda adalah Abu Jahal. Jangan begitu tau. Saya terkeluar tadi. Terkeluar? Alamak. Masuk baliklah kalau terkeluar. Okey, yang paling banyak sakitkan baginda adalah Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal ni asyik mengejek Nabi. Time tu Nabi tengah solat dekat Masjid Al-Haram. Dekat Masjidil Haram. Lepas tu pernah mengancam baling batu semasa Nabi berjalan untuk pergi ke masjid. Kemudian tapi apa jadi? Allah menyelamatkan baginda semasa ancaman tersebut. Ini adalah kuasa Allah. Selain Abu Jahal, siapa yang sakitkan baginda? Siapa lagi? Isteri Abu Jahal. Isteri Abu Jahal. Lahab. Dan juga isterinya iaitu Abu Jahal. Ummu Jamil. Ingat nama ni tau. Satu Abu Jahil. Abu Jahil. Abu Jahal. Okay, tolong ingat. Ini adalah isteri Abu Lahab. Siapa Satu Abu Jahal. Okay, tolong ingat. Lepas tu seorang lagi kafir Quraisy ni nama dia Uqbah. Dia pernah mencekik Nabi dengan bajunya ketika baginda sedang solat. Okey, ni kisah dia. Time tu baginda ada dengan Abu Bakar. Okey. Dan Abu Bakar pun sempatlah halang perilaku jahat Uqbah tu. Okey, dia tak sempat cekik Nabi. Kemudian orang Quraisy ni dia sakitkan sahabat-sahabat Nabi pula. Dengan macam-macam cara lah. Kan? Sebab mereka dah sakitkan baginda. So dia ancam pula sahabat-sahabat baginda ni. Kemudian siapa sahabat yang diseksa oleh ni? Orang Quraisy. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bagus. Siapa yang jawab tu? Saya. Ada Bilal dengan Fadlan kan? Bilal bin Rabah. Bagus. Yang mana Bilal bin Rabah ni dia kena macam mana? Kena jemur dekat tengah Panas. tengah panas yang terik. Okey, kat sini kalau kat Malaysia ni panas dia tak kuat sangat kan? Betul tak? Kan?
Tapi kalau dekat sana, dekat Mekah ke apa, panas dia sangat-sangat tak boleh nak cakap. Okey. Rentung orang. Ha? Boleh rentung orang. Boleh rentung orang. Wallahualam, tak tahu. Okey, kemudian kurang lagi sahabat Nabi siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pun Ketik-ketik. dia diseksa sangat dahsyat. Okey. Dia dipakaikan baju besi. Kamu bayangkan. Okey, Ammar ni dipakaikan baju besi. Lepas tu dia kena jemur dekat sinaran matahari yang sangat panas. Okey, lepas tu ibu dan bapa juga diseksa sehingga meninggal dunia. Okey, apa lagi? Jadi apa yang kita dapat daripada iktibar perjalanan ni, yang mana umat Islam ni mesti menyeru kepada kebaikan. Ni pun Mukadimah dah bagi tahu kan hari tu kan? Kan? Betul tak? Betul. Tolong ingat apa iktibar yang kita boleh dapat daripada kisah ni. Kemudian hijrah ke Habsyah dan Taif. Ni ada dua peristiwa. Tolong ingat apa peristiwa dia. Yang Mukadimah dah cerita kat kamu baru ni kan. Apa yang terjadi semasa hijrah ke Habsyah ni. Dan macam mana layanan Raja An-Najasyi. Tolong ingat. Lepas tu ni peristiwa ke Taif. Kemudian banyak kali kan Mukadimah dah terangkan kan kisah tadi tu kan. Betul. Tu tolong ingat Isra' dan Mi'raj. Ini insya-Allah masuk. Tolong ingat Isra' tu apa? Mi'raj tu apa? Okey, jangan tertukar. Dan apa berlaku? Apa sebab berlakunya Isra' dan Mi'raj? Ingat kat sini. Kemudian peristiwa yang berlaku dan semasa peristiwa yang berlaku semasa Isra' dan Mi'raj. Apa yang terjadi semasa Isra' dan Mi'raj ni? Hari tu Mukadimah dah cerita dah. Kemudian lagi kejap. Nabi di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ni pun dah bagi tahu kamu dah. Bye. Kemudian nampak tak Mukadimah punya ni buku teks ni? Ke tak nampak? Nampak. Okay, kemudian kemudian peristiwa hijrah ke Yathrib. Apa yang terjadi semasa ni? Pengislaman orang-orang dekat Yathrib. Kemudian hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib. Orang pertama yang berhijrah ni adalah Abu Salamah dan diikuti oleh Amir bin Rabi'ah. Okey. Kemudian layanan penduduk Yathrib macam mana? Dah 4 hari berada di Quba. Nabi pun kemudian meneruskan perjalanan sehingga tiba ke Yathrib pada 16 Rabiul Awal sama dengan 622 Masihi. Okay. Lepas tu sampai sini je kan kita baru belajar kan? Kan? Okay. Layanan penduduk Yathrib, apa yang berlaku? Okay. Penduduk Yathrib mendengar berita bahawa Nabi ni keluar daripada Mekah untuk menuju ke Yathrib. Lepas tu mereka iaitu penduduk Yathrib ni keluar ramai-ramai untuk menyambut kedatangan baginda dan rombongan. Jadi semasa tu maksudnya waktu itulah adalah hari yang cukup bersejarah bagi penduduk Yathrib. Sebabnya baginda iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke mana?
Ke Yasrib kan. Jadi rumah-rumah dan jalan-jalan dimeriahkan dengan suara yang memuji kebesaran Allah dan perempuan-perempuan Ansar menyanyi dengan melantunkan kata-kata berikut yang mana menggambarkan betapa gembiranya mereka. Jadi semasa mereka iaitu penduduk Yasrib ni menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan juga dia punya apa tadi? Rombongan dia, mereka nyanyi apa? Siapa tahu? Qala'an? Siapa pernah ni dengar? Siapa pernah dengar? Mu'allimah nak tunjuk video sebenarnya tapi tak sempat lah rasanya. Qala'al Qala'al badru alaina. Dengar kan yang tu? Pernah dengar kan? Kalau tak pernah dengar, boleh search kat YouTube. Okay, nasyid ni adalah laungan semasa penduduk Yasrib menyambut kedatangan baginda. Muka surat berapa tu? Dia. 40. 40. Okey. Sebelum akhir kelas, ada soalan tak? Ustaz nak tanya Mu'allimah soalan tajuk yang susah apa dia? Tajuk tu. Ezing masuk sampai mana? Tolong baca sampai muka surat 40. 1 sampai 40. Okay, PPT. Tajuk lagu tu tajuk dia. Tajuk dia boleh baca muka surat 1 sampai muka surat 40. Dah boleh bagi kejap. Okay. Kalau siapa yang dah jangan cakap. Siapa yang belum siapkan kerja dekat buku aktiviti tolong siapkan. Okay. InsyaAllah ada soalan-soalan yang keluar. Saya dah hantar. Bukan, maksud Mu'allimah kalau ada yang lubang-lubang lagi tu yang tak buat lagi tu tolong buat. Okay, Saya dah hantar. siapa yang siap, InsyaAllah dia boleh jawab soalan Mu'allimah nanti. Okay? Boleh? Boleh. Ada soalan lain? InsyaAllah. Jangan insyaAllah je. Kena yakin kamu boleh jawab. Siapa ada soalan, boleh WhatsApp Mu'allimah lah. Okey. Okay? Roy. Saya tanya awak. Jangan lupa ya. Kat Mu'allimah. Okay. Mu'allimah tak naklah sebut siapa yang tak hantar lagi homework. Okay? Mu'allimah harap semua dapat jawab lah soalan PPT nanti. Mu'allimah pun tak tahu soalan apa yang keluar tapi yang kita dah belajar lah muka surat 1 sampai 40 tu. Okay? Sebab bukan Mu'allimah yang buat soalan tau. Ilyas ada soalan tak? Mu'allimah tak tahu siapa yang buat. Tapi yang dah belajar lah keluar insyaAllah. Okay? Mana muka Mu'allimah tanam? Tak boleh lah sebab Mu'allimah punya line tak berapa baik. Kalau buka nanti dia hang. Berapa Okay? Dia pun tersekat-sekat ni. Okay, kalau tak ada soalan, nanti Mu'allimah akan bagi Google Form untuk kamu jawab soalan yang Mu'allimah dah buat. Tolong buat. Tak payah hantar kat Mu'allimah pun tak apa sebab nanti Mu'allimah boleh check siapa yang dah jawab. Untuk yang Google Form. Untuk yang homework dalam buku aktiviti tu tolong siapkanlah sampai tajuk yang kita dah belajar. Dah siap. Okay, sampai tajuk berapa hari tu? Tajuk. Sampai muka surat. Muka surat apa? 20 kan? Tolong siapkan muka surat 1 sampai 20. 22 ke? 20. Okay, kalau tak salah itu saja untuk kelas kita malam ni. Boleh baca doa.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka Alhamdulillah Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kasih Mahima. Okey, jangan lupa like lagi. Terima kasih, Malimah. Okey, sama. Waalaikumsalam, Walimah.